Okey, seterusnya kami nak bawa anda ke utara tanah air, Pulau Pinang, untuk kita bersama dengan Hadisma Ismail yang akan berkongsi berkenaan kemahiran membuat barangan dari kulit. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Barangan aksesori berasaskan kulit seperti lembu, kerbau dan kambing ini mempunyai keunikannya yang tersendiri dan bukan semua orang menggemarinya, mungkin kerana faktor harga yang agak tinggi, tetapi ia tetap mempunyai permintaan. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembuatan barangan kulit ini, kita bersama-sama tetamu saya iaitu Profesor Mahathir Mohamad Omar Bidi. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam. Baik, Prof, mungkin boleh kongsikan bagaimana minat Prof dalam pembuatan kulit ini boleh tercetus? Sebenarnya tercetusnya pembuatan kulit ni sebenarnya mulanya saya pada tahun 1982. Saya graduate sebagai seorang pereka ataupun lebih spesifik industrial designer. Pada tahun 1997, tahun 2002 saya masuk untuk bidang akademik pada 2002 sehinggalah saya pencen. Tapi sebelum tu pada tahun 2012, kalau nak cerita sedikit, sebenarnya saya balik ke rumah. So isteri saya dia minta, kata so abang sure boleh buat benda kulit, I boleh mengajar you. So that is the first time, pertama kali saya buat. Dia ajar saya sebab dia memang shoe designer, so dia suruh saya buat kasut. So saya cuba buat sandal sebenarnya hasil, tapi sebab sibuk sangat dengan pengajaran, pembelajaran mengajar, saya berhenti sekejap. Bila saya pencen, barulah saya nak mula berkecimpung masuk dalam kulit. So basically you have to do some due diligence, dia panggil, mana dia nak tengok macam mana, ada ke pasaran dan sebagainya, boleh buat tak boleh buat kan. Bila saya tengok sebenarnya rasa okey, saya boleh buat, dapat buat pendapatan daripada situ. Baik. Dan pastinya kita rasa cita rasa kulit ni bukan semua orang, tapi Prof sendiri mungkin bagi Prof sebagai pembuat barangan kulit ni, mungkin ada barangan yang Prof suka tadi, yang mula-mula tadi bermula dengan kasut, tapi sekarang ni banyak yang mana yang Prof lebih suka dan mungkin nak menyiapkannya tu ambil masa atau kesukarannya tu macam mana? Sebenarnya nak membuat kulit tu kan, nak buat kulit tu dia punya benda yang saya suka. Sebenarnya nak kata suka tu dia dah banyak. Dia mula daripada benda yang sekecil-kecilnya seperti membuat bracelet, kemudian tambah sedikit buat keychain. Itu dah mungkin susah sedikit lah. Kemudian baru kita gerak kepada dompet ataupun wallet dan sebagainya. Yang tu dah menjadi lebih rumit. Dan naik ke atas sikit baru kita buat bag. Contohnya buat bag, yang tu lebih rumit sebab dia ada dia punya pockets dia dan sebagainya yang perlu dihasilkan. Dan mungkin kita akan campur antara fabric sedikit dan juga leather. Tapi semua ialah dengan pembuatan tangan. Yang tu yang paling susah. Kalau kita tengok dari segi aspek, kalau you kata cabaran lah kan, contohnya cabaran dalam dunia sekarang ni, dalam kulit, industri kulit, 4 bilion setiap tahun pada tahun 2020 kalau tak saya. So dari segi situ opportunity memang luas, tapi pembuatan tangan tu saja memang ada ruang dan peluang untuk kita masuk. Dari segi cabaran, mungkin kita nak melihat tentang cabaran dia, satu ialah dari segi aspek competition lah. Kalau dari segi aspek competition, di Malaysia tidak ramai yang membuat dengan membuat tangan sahaja. So memang ada ruang dan peluang untuk benda ni. Yang tu, that is the first. Yang keduanya, selain daripada competition, is dari segi skill ataupun quality dan skill.
Kualiti dan skill pun memerlukan masa yang agak lama sedikit sebab kita nak belajar, mempelajari dan sebagainya. Pasaran dia, nak tahu demografik dia, nak tahu nak pergi ke mana, yang orang yang mana yang sesuai dengan benda yang kita nak buat benda tu. Yang tu dua aspek. Dan last, ketiga aspek is pricing cost. Kalau kita letak harga terlalu mahal, mungkin tidak ada orang yang nak membelinya. Di mana yang kita nak letak yang betul-betul, yang orang kata tahap dia yang spesifik, yang sesuai dengan mereka. Dia orang suka dan dia orang tengok kualiti, dia orang nak tahan lama dan sebagainya. Itu benda tu yang kita nak melihat tentang benda tu. Baik, jadi terima kasih banyak Prof atas perkongsian tersebut. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saudara, mungkin tadi perkongsian cerita pagi dari Pulau Pinang. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih rakan pelapor Hanisma Ismail dari Pulau Pinang untuk cerita pagi di sana.